dikekangkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, penuh berkat, penuh rahmat. Pada hari ini kita kembali jam 12.30 hari bersama saya Fadil Ahmad dan juga Fiza Ustaz Jahan di Wanita Hari Ini. Wanita hari-hari. Tapi macam hari-hari kecuali Sabtu dan Ahad. Okey. Dan kami harapkan anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini sama ada secara langsung di kaca TV, di Tonton HD ataupun yang bersama dengan kami ketika ini di Facebook WHI TV3. Terima kasihlah banyak-banyak. Dan Fahrin, hari ini merupakan hari terakhir anak-anak bersekolah. Baru saya nak sebut. Untuk mereka memulakan cuti sehingga awal tahun nanti kan? Betul. Jadi saya kira ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang mungkin dah direncanakan. Ada juga ibu bapa yang mungkin dah pun merancang untuk pulang ke kampung berjumpa dengan atuk nenek. Sebab kadang-kadang ada anak-anak ni yang memang cuti sekolah je balik kampung. Betul. Dan itulah antara waktu yang sangat menceriakan mereka, dan pastikan mereka juga dijaga dengan selamat dan sentiasa dipantau. Dan di dalam keceriaan itu juga Fiza, dan mengambil kesempatan pada hari Jumaat ni, antara perkara-perkara ataupun amal kebajikan yang kita boleh lakukan adalah untuk sentiasa berdoa dan juga mungkin bersedekah, menyumbang. Dan di antara itu juga kita tidak pernah melupakan saudara-saudara kita di Palestin, dan untuk itu juga tabung kemanusiaan Palestin Media Prima masih terus lagi terbuka untuk anda terus menyumbang. Dan kalau kita lihat saban hari ada pelbagai kisah, pelbagai berita yang menyayat hati yang berlaku. Antaranya kita boleh kongsikan pada hari ini adalah mengenai seorang bapa yang hanya ada satu tin kacang saja untuk makan anak beranaknya selama 3 hari katanya. Dan inilah yang kami nak kongsikan kepada anda, bagaimana kesukaran dan kesusahan mereka di Palestin ketika ini. Jadi kalau kita ada sedikit rezeki yang lebih dan sebagainya, selain daripada doa yang kita kongsikan ataupun yang sentiasa kita panjatkan setiap hari, mungkin bolehlah juga kita hulurkan sedikit bantuan kepada mereka yang memerlukan ketika ini. Okey, dan kita juga nak kongsikan sesuatu lah dari hari ke hari. Saya kira ini antara yang juga mendapat perhatian ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia tentang perkembangan kes adik Zain Ryan. Okey, kalau semalam kalau kita lihat apa yang telah pun dilaporkan di media sosial tentang ada 2 orang saksi kanak-kanak ini yang katanya melihat adik Ryan masih lagi hidup 5 jam selepas dilaporkan hilang pada 5 Disember yang lalu. Maksudnya dah hidup sekitar jam 5 petang pada 5 Disember yang lalu di sekitar tempat kediamannya, iaitu apartmen idaman. Ini melalui mass screening yang dilaksanakan ketika mengenal pasti 2 kanak-kanak yang melihat mangsa di tingkat 2 dan tingkat 3 Blok R pada petang 5 Disember. Dan apa-apa pun kita doakan semoga kes adik Zain Ryan ini dipermudahkan dan segeralah dapat ditangkap siapa pesalah dan juga pelakunya itu. Dan sebagai seorang bapa pun sebenarnya secara peribadi saya kadang dengan isteri juga cakap, kami rasa macam tak tenang selagi pembunuhnya tidak dijumpai. Betul. Dan saya kira ini memang sangat-sangat mencuit hati ramailah dalam kalangan rakyat di Malaysia ini, kerana kita merasa sebab, sedih dan sebagainya dengan keadaan yang berlaku. Dan kita juga sebagai rakyat ni, kita janganlah suka-suka jadi netizen ni nak bertindak lebih pandai daripada pihak polis dan sebagainya. Kita nantikan dan dengarkan laporan rasmi yang diberikan oleh pihak berkuasa. Kita serahkan segalanya kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, kita nak berbalik kepada keadaan cuti tadi kan. Kita cakap tentang cuti ni, perjalanan jauh dan sebagainya. Ini juga memainkan memerlukan kita untuk memastikan perjalanan yang dirancang ini sebaik mungkin. Bukan saja kita nak pastikan kenderaan kita dalam keadaan yang baik, tapi kita harus sentiasa cakna dengan keadaan cuaca semasa. Benar, dan khususnya apa yang mungkin kami boleh kongsikan keadaan semasa di pantai timur, antaranya di Hulu Terengganu, di mana seramai 57 penduduk kampung Peneh di sini terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara balai raya kampung itu setelah rumah mereka dinaiki air dalam kejadian kepala air di Sungai Berang kemarin. Dan kalau menurut kepada pengerusi Jawatankuasa JPKK Peneh, Cik Khalid Yusof, berkata mangsa yang melibatkan 19 keluarga itu mula berpindah kira-kira 11:30 malam dan keadaan terkawal. Okey, dan ini yang sering kali kita kongsikan kepada anda penonton, untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda semua penonton-penonton untuk sentiasa bersedia dan juga cakna dengan keadaan semasa. Khususnya kalau kita rasa kawasan tempat tinggal kita ini di kawasan yang berisiko untuk banjir, ataupun sebenarnya saya kira
kira-kiralah dalam keadaan sekarang ni kan, dengan keadaan cuaca global dunia, dengan pelbagai perkara yang berlaku ni, saya kira setiap rumah ni mungkin harus adalah sentiasa bersedia dengan beg kecemasan. Kalau ada anak kecil ni, lagilah kena perlu sediakan barangan-barangan untuk anak kecil. Kalau ada ibu ayah yang sakit, kena perlu sediakan ubat-ubatan mereka. Dan yang paling penting, barangan-barangan penting lah seperti sijil-sijil peribadi, pasport dan sebagainya itu memang harus kita sediakan, dan kita sediakan juga beg kecemasan. Dokumen-dokumen itu kenalah dalam beg kalis air, orang kata. Kita dah selalu kongsikan kepada anda, ada banyak caranya. Guna beg plastik pun boleh. Tapi bagi anda juga yang mungkin tak tahulah kan, mungkin tak balik kampung. Cuti sekolah. Tapi ada macam setengah orang, dia memang tak ada kampung. Tapi dia nak bawa sesuatu ataupun nak meraihkan waktu cuti ini bersama dengan keluarga. Khususnya tadi sampai cuti sampai ke hujung tahun tadi, ini di mana nak meraihkan tahun baru. Ini kami kongsikan di mana Perdana Kuala Lumpur City Centre menjemput anda untuk menyertai malam tahun baru yang penuh dengan irama blues pada 31 Disember 2023 bertempat di Ten Binjai Perdana Kuala Lumpur City Centre, dan rebut peluang untuk memeriahkan malam istimewa ini. Okey, dan bersiap sedia untuk menjelajahi simfoni pelbagai rasa dengan lebih daripada 100 hidangan lazat yang pasti akan membangkitkan deria rasa anda, dan nikmati hidangan akhir tahun anda dengan cita rasa yang tidak dapat dilupakan. Pastinya momen ini tidaklah hanya sekadar santapan biasa. Dan ada juga caputan bertuah dan hiburan menarik menemani anda dengan irama blues sepanjang malam. Perdana Kuala Lumpur City Centre dengan bangganya mempersembahkan Carol akustik pemenang pertandingan All Together Now Malaysia 2023, serta juga caputan bertuah untuk berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik dan juga istimewa. Selami suasana tema Blues Night dengan menghiasi diri dan pakaian yang mengikut tema Blues Night, kerana Perdana Kuala Lumpur City Centre akan memberi penghormatan kepada individu dengan anugerah pakaian terbaik pada malam itu. Jadi untuk tempahan atau pertanyaan lanjut, sila hubungi nombor yang tertera atau di WhatsApp. Okey, itu tentang apa yang kami kongsikan kepada anda. Tapi hari ini sebenarnya kita nak kongsikan sesuatu juga. Ya. Saya nak tanya, awak orang mana? Saya orang Kelang. Orang Kelang. Saya orang Johor, saya bukan orang KL. Tapi hari ini kita ada orang KL dengan kita. Ini orang KL Blues. Okey, ini kita nak kongsikan bersama dengan pelakon Kami Orang KL. Kak Liza, apa khabar? Khabar baik sikit. Baik sikit. Kerja-kerja. Sebab kita orang KL, jalan jam. Oh, really? Tapi hari ini memang jalan jam, ya, betul-betul. kan? Tapi orang KL dia tepat waktu lah. Gitu. Dan jaga bersama dengan Razman Shah yang juga merupakan salah seorang pelakon dalam drama yang saya kira cukup menghiburkan. Kan saya tengok teaser je Allah dah tergelak-gelak dah. Ya ke ni? Utamanya lakonan Liza. Alah. Janji. Bagi akaun number. Okey, mungkin Liza boleh kongsikanlah watak yang dibawakan dalam siri ni. Allah, Masya Allah. Bila berlakon, memang cerita komedi. Mengadap pula dengan suami Ayang Ropi tu pun komedian. Amiza Anan. And cerita ni pun, Masya Allah lah. Memang kita rasa macam memang dekat dengan kita kan. Dekat dengan kita maknanya cerita yang santai yang memang kita pembawa geng kita daripada kampung bawa ke KL. Masa kita bawa tu kita rasa kita orang KL. Tapi rupanya lebih tipikal KL daripada kampung. Nak tunjukkan macam semua kita lah pandai, kita lah gini, dan kita tak biasa dengan suasana orang KL yang kadang-kadang tak semua orang KL yang berlagak-lagak lah. Kita anggap macam tu tapi sebenarnya sama je. So memang seronok. Apatah lagi hasil karya Arima Fatimah yang siapa pernah tahu kerja dengan dia. Dia spontaneous. Skrip datang hari-hari. Kita akan jatuh hukum. Hari ni apa dialog kita. So benda tu macam kita kena ada kreativiti kita sendiri untuk mengalirkan lagi dialog-dialog. Seronok macam tu Memang spontaneous. Tak ada skrip yang dah bawa, tak ada. Hari nak syuting, hari tu boleh jatuh skrip. Dan seronok sebenarnya maksudnya dia percaya pada pelakon dia. Yes. Bagi skrip, berlakon jalan, ikutlah. Jadi nampak lebih natural lah macam tu. Yes, betul. Tapi kan sebenarnya bila cakap tentang tu, Razman, kita nak tanya pada tentang watak, dan juga bila Irma Fatimah bawa pendekatan macam tu, awak rasa macam sebagai pendatang baru, awak rasa macam mana nak berlakon ni dan sebagainya. Apa perasaan awak? Saya sebenarnya sangat terkejut lah sebab saya nak kena baca storyline dulu, tapi disebabkan macam tu cara kerja Kak Irma dengan productionnya, so saya terpaksa membiasakan diri. Lagipun saya pendatang baru, jadi saya kena bully lah. Tak adalah kena bully. Tapi macam Kak Liza, Abang Ropi semua banyak membantu saya. Tapi enjoy kan, layan kan kita. Sangat enjoy sebab dia komedi kan. So Abang Ropi pun memang buat lawa-lawa yang kita orang tak boleh. Rasa lain, take lain tu biasa. Faham lah. Okay, tapi Razman ada tak antara scene-scene yang memang Razman tak boleh lupakan lah? Mungkin scene yang kelakar ke, yang macam paling mencabar ke, ada tak? Ada scene masa kita orang makan malam yang Abang Ropi dia buat perangai. dia makan apa ni? Dia makan
pakai okey macam ni masa scene makan memang master master tu shot one shot. Bila shot kita dia ambil kepah tu dia letak kat gigi dia sampai dia cakap. So kita Ropi lah dia Kita memang dengar apa kelakar. dia akan buat apa benda sahaja. Tapi dia pun tak tahan juga kalau kita musik dia kan. So benda tu memang especially dia baru, so komedian ni ada benda kita kena kuat, nak menahan ketawa satu, nak cekap, nak supaya bukan kata kita nak nampak stupid dalam lakonan, tapi macam supaya dia nampak color tu cantik. Boleh balas membalas. Yes, lah. itu maksudnya. Betul. Itu hanya dapat dilihat di behind the scene je tu. Yes. Yang benda-benda tu. Dia buat perangai. Okey, Liza, saya nak tanya juga sebenarnya kita dah komedi ni banyak komedi, tapi apa perbezaan, apa keistimewaannya kami orang KL ni? Keistimewaan dia berjalan cerita dia sendiri. Macam saya, macam konon-kononnya lah, bila kita daripada kampung dapat peluang macam contoh dalam peluang yang Rafiq dapat ni, bila anak dia nak jadi artis, tiba-tiba nak kena pergi TV3, nak jumpa reporter, nak jumpa dengan artis. Anak baru ambil gambar je dengan artis dah heboh satu dunia. Tapi tadi awak pun reporter Melodi kerja awak kan? Ya, biasa. Mana-mana. Ya, tadi. Ya ke? Ya. Ada terbantuk nak cakap dah. So, dia macam bila kita tengok tipikal orang Melayu, orang perkampung datang ke KL, suasana tu macam, wah ini ke studio pergi dapat jumpa reporter nak cerita selagi ada. Padahal budak tu baru rakam album. Dah kata anak dia jadi artis. Lepas tu anak tu, lepas tu yang anak perempuan kita ni, macam ni, kita lebih dalam cerita tu nampaknya macam kelebihan pada anak ni. Anak perempuan tu macam terasa dipinggirkan. Tapi dengan suasana yang begitu, dengan benda yang kita, kalau ikut perjalanan cerita tu, saya peniaga. Tapi datang KL lupa peniaga ke mana, apa ke mana. Jadi dia fikirkan glamour. Jadi kononnya kat Kuala Lumpur dia orang tak pandang dia jual rempeyek ni, nak jadi artis, nak jaga, nak manage anak jadi artis. Okey, jadi manager. Manager. Okey, Razman mungkin boleh kongsikan kepada penonton lah juga kan, kenapa mereka perlulah tonton siri ni. Bandingkan dengan pelakon pun hebat-hebat ni. Saya rasa sebab siri ni adalah family show, so macam semua orang boleh tengok and semua orang boleh rasa enjoy sebab Abang Ropi dan Kak Liza memang kelakar sangatlah. Benda tu. Jadi memang bagi dah macam tu. Jadi setiap hari Sabtu jam 9 malam. Okey. Hari Khamis sampai hari Sabtu. Khamis hingga Sabtu 9 malam. Ya. Okey. Bila nak berlakon dengan Farid? Ya ke? Dia susah nak dapat. Payah dia punya jadual penuh sangat. Dekat sini pun kita orang susah dapat dia. Faham. Saya budak jadi She busy. He busy. Okey. Ringkas kepada Kak Liza, kenapa mereka perlu menonton Khamis hingga Sabtu 9 malam? Kerana cerita sangat santai. Lepas tu kena tengok lalat saya yang dibuat-buat tu. Lepas tu dengan gabungan pelakon-pelakon yang scene yang kita tidak menjangkakan, memang kena tengok sampai ke akhir sebab saya yang berlakon. Jadi ini kalau kita tengok antara sedotan-sedotannya cukup menariklah. Antara pelakonnya Afifah Nasir, Andy Bernardi, Amiza Aznan. Dah habis syuting ke? Syuting dah habis dah. Bulan puasa lah. Tak, sebab ingatkan kalau belum habis bolehlah jemput Farid untuk satu scene. Kan dia tengah syuting kat ni, bolehlah datang. Adit dekat sini boleh. Boleh kat sini memang boleh adjust. Cuma saya sebenarnya menunggu awak bila nak buat Kami Orang Kelang. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Liza dan juga Razman di atas perkongsian ini tadi. Razman selamat maju jaya. Semoga terus banyak lagi dapat berlakon siri-siri ataupun drama-drama dan juga filem di Malaysia ni. Selamat maju jaya dan pastikan anda menonton Kami Orang KL. Dan bukan itu saja, pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini kerana kejap. Aduh. Sakit rusuk Aduh, ini saya rasa tak lengkap ni, Takkan tak lengkap. Tak, saya dekat rumah. Kat rumah. Nasib baik betul ayat dia tu. Okey. Hari ini kita nak kongsikan tentang topik kita pelengkap rusuk kiri. Saya nervous bila dia cakap tak lengkap tadi. Sakit sebab kat rumah. Betul. Okey. Maksudnya setiap kali on air kena bawa datang ke apa? Tak ada. Alhamdulillah. Kita nak kongsikan kepada anda tentang hikayat perkahwinan hari ini, iaitu tentang pelengkap rusuk kiri. Kalau bercakap tentang pelengkap rusuk kirinya, pasti ialah ada kaitan dengan hubungan suami dan isteri. Bagaimana setiap dalam kalangan pasangan ini menjadi pelengkap dan orang kata dalam hubungan perkahwinan ni memang sentiasa saling lengkap melengkapi, menerima kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Namun mungkin ramai juga ada menyoalkan atau mempertikaikan kata lengkap, tapi kenapa ada banyak masalah? Kenapa anak perdebatan? Kenapa kadang-kadang berkelahi macam tak ada persefahaman? Dek, hidup ni keras. Kita nak kongsikan kepada anda hari ini tentang topik hikayat perkahwinan pelengkap rusuk kiri. Kalau ada sebarang komen, pendapat ataupun mungkin pengalaman individu di sekeliling anda, terus kongsikan bersama dengan kami di platform media sosial WSHI TV3. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Aduh. Wanita Hari Ini.
wanita hari ini. Okay, it's okay. Jangan, sorry. Wah. Hai. Awak, hai. Gimana tadi? Aman. Dengan siapa? Kak B. Oh? Kenapa? Tu je. Alah, tu je. Nak tanya apa? Macam-macam. Aku tanya-tanya dah makan. Okay, sorry. Ya, janganlah marah. Tak tahu kenapa. Saya rasa macam awak dah tak sayang saya sekarang ni. Mana ada. Apa cakap macam tu? Saya rindu Rian yang dulu. Ada ni, ada sebelah. Ya ke? Tak lagi mana. Sorry. Wah, itulah dia sedutan Ryan Aralin. Bila orang kata rusuk kiri tu dilengkapkan, nampaklah romantik, nampaklah sweet kan. Awak suka topik hari ni? Suka. Antara saya suka tu awak kena melengkapkan rusuk lah. Saya tak rusuk wanita memang dah lengkap. Rusuk lelaki yang kurang satu. Itulah jadi saya kena cari awak satu lebih lah. Tak, bukan satu lebih. Saya kena cari rusuk mana yang kosong tu nak. Itu tepat. Okey. Ini kita nak kongsikan kepada anda penonton tentang pelengkap rusuk kiri ni ataupun kita nak cakap tentang melengkapi kehidupan berumah tangga ni. Tapi bukan kita nak bincangkan tentang topik ini. Kita bersama dengan panelis kita di studio hari ini. Kalau boleh saya perkenalkan Fahrin. Silakan. Di sebelah saya kita bersama dengan teknologis Fatahiyah Mahmud selaku Ketua Unit Kualiti Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM. Assalamualaikum TS, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Fiza dengan Fahrin sihat ya? Alhamdulillah. Okey, dan bersama orang yang dah lengkap dah rusuk masing-masing. Kita bersama dengan Rin Rahim dan juga Datuk Fiz Fairuz bersama kita pada hari ini. Okay, Rin, apa khabar Rin? Baik, alhamdulillah. Awak macam mana awak dah melengkapkan rusuk seorang tu? Apa perasaan awak ni? Rasa more bahagia. Alhamdulillah. Yelah, awak bahagia pasal selalu saya nampak awak bully suami awak. Sebab tu bahagia perempuan kena menang. Oh, gitu Ini yang melengkapi dan dilengkapi. Betul. Okay, itu yang melengkapi tu dah tanya dah. Yang dilengkapi memang kita alhamdulillah memang sentiasa nampak bahagia. Isterinya sentiasa menyokong. Alhamdulillah. So, macam mana tu? Alhamdulillah. Okey. Pandai. Ada lelaki, ada perempuan. Dia orang dah prepare dah jawapan dia orang tadi. Okey, mungkin kita nak mulakan dengan TS dahululah kan. Kalau kita bercakap tentang sebagai pelengkap rusuk kiri ni, dia mungkin lebih melihat ataupun menjurus kepada wanita. Bagaimana seorang isteri itu yang dikatakan akan melengkapi pasangannya, suaminya lah. Tapi mungkin TS boleh kongsikan dahulu kepada penonton kita apa yang kita perlu faham dan tahu tentang pelengkap rusuk kiri ni. Okey, sebab kalau kita tengok dekat sini, kita ni dijadikan oleh Allah di antara lelaki dan perempuan dengan fitrah kita yang berbeza. Sebab tu kita kena saling melengkapi. Sebab tu kita kata dalam Islam, orang lelaki berkahwin dengan orang perempuan. Kita tak ada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. So nanti dia akan jadi songsang kat situ. Itu tak lengkap tu. Itu tak lengkap, itu dah ke mana-mana dah yang tu. Tapi kita tengok dari segi lengkap melengkapi itu di antara lelaki dan perempuan yang kita tengok. Di sini kalau kita tengok dalam Islam bagaimana Rasulullah SAW memberi garis panduan macam mana kita nak pilih jodoh kita. Jodoh kita macam mana. Contohnya kalau isteri, lelaki nak pilih isteri, dia kena pilih ada 4 ciri-ciri dia. Okey, pertama kerana harta dia. Adalah harta sikit juga kan. Yang kedua kerana keturunan dia. Kan Datuk? Ketiga adalah kerana kecantikannya. Kenalah cantik kan. Sedap mata memandang lah kan. Tapi kecantikan tu kan sangat subjektif. Kan? Betul. Dan yang keempat adalah kerana agamanya. So di antara 4 kriteria tu maka kita beratkan memilih yang agamanya supaya kita lebih kekal bahagia, tenang dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok antara harta untuk lelaki adalah wanita solehah. So wanita solehah ni apa kalau kita tengok yang pertama apabila kita melihat dia rasa tenang. Wanita solehah ni maksudnya kita tengok isteri lah Datuk. Isteri kita, isteri masing-masing. Tengok orang lain. Datuk jangan tengok orang lain rasa tenang. Tak ada ni Datin Almi tengah tengok ni. Dia baru tag tadi ni. Bila kita tengok isteri kita kan kita rasa tenang aja. Itu maksudnya antara kiri yang baik dah. Dan yang kedua apabila kita bagi arahan dekat dia, dia ikut dengan taat. Betul. Tapi arahan ni adalah tertakluk kepada yang
yang ada dalam Islam lah. Kalau dia suruh benda yang bukan Islam suruh, tak payahlah ikut dia. Betul. Tapi yang ketiga tu apabila suami tak ada kat rumah, dia akan menjaga maruah dia. Itu antara ciri-ciri wanita solehah. Alhamdulillah. Tapi kan Fiza, takkanlah ada ciri-ciri wanita solehah aja. Suami? Suami tu macam mana? Betul. Suami. Ni I nak pusing. Ini kita tumpukan perhatian kita pada Datuk. Pandang aku. Okey, Tias boleh ceritakan sambil kamera di Datuk. Okey, silakan. Ya, Datuk ready ya. Kita buat window lah. Semua buat window. Okey, Tak, silakan. selalunya kita selalu dengar kita baca doa yang Qurratul A'yun. Alhamdulillah. Kan? Qurratul A'yun tu yang seindah pandangan isteri kita. Betul. Tapi kita lupa ada ayat yang Allah sambung dalam surah Al-Furqan ayat 74. Allah sambung yang mengatakan waja'alna, suami itu sebagai imam kepada orang-orang yang bertakwa. Betul. Jangan kita ingat yang Qurratul A'yun tu dia sambung, ayat tu dia sambung. Maksudnya suami ni kena ada seorang jadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dia balance ciri-ciri dia. So kalau yang isteri kita nak wanita solehah, kalau yang lelaki ni supaya dia boleh jadi imam kita, memimpin untuk orang-orang bertakwa. InsyaAllah TS kedua-dua suami yang ada Oh, saya pun tak hari ya. ni, InsyaAllah. InsyaAllah mereka ni memang ada ciri-ciri tersebut lah. Itulah, saya itu bila saya tengok isteri saya, alhamdulillah tenang. Bila tengok Rin, saya tak tenang pula. Tak gurau-gurau je Rin. Tapi Rin, Nasib baik. Biar tengok isteri je tenang. Okey, kita dah dengar ulasan daripada TS. Okey, Riz ni kan melalui fasa perkahwinan kan. Apa perubahan dapat dilihat daripada kedua sebelum dan selepas? Selalu orang kata perkahwinan ni melengkapkan. Adakah anda rasa lengkap sekarang? Alhamdulillah, Yarin tak tahu sebenarnya kahwin tu best. Dari rasa dulu Rin dah happy dah. I rasa I dah firm. I tak perlu lelaki pun. I punya list nak kahwin tu paling bawah, paling sama sekali. Okey. Tapi bila sebab Rin kahwin... Macam mana boleh kahwin? Allah maklum, abang dia macam pap balik daripada umrah. Mungkin mak I... Mungkin my mum doa yang bersungguh-sungguh sebab I memang ada masalah untuk kahwin. I tak nak kahwin. Sebab I dah happy, I tak nak orang... datangkan masalah dekat I. Sebab bagi kita yang single dan bekerja ni, kita rasa macam masalah lah korang ni. Tapi Alhamdulillah bila kes Rin dengan husband ni, dia kahwin dia sebab dia yakin itu doa my mum. So bila Rin kahwin, ya Allah dia lagi best. Setakat ini. Alhamdulillah. Sementara Allah tengah bahagia ni, setakat ini. Akan datang kita tak tahu. Terus kita doa. Terus. Kan? Terus. Kita doa terus. Awak jangan salah faham maksud Rin tu. Dalam kehidupan berumah tangga mesti akan ada pasang surutnya, betul tak? Backup. Rasa dia yang best ni, Rin ada banyak doa-doa yang tak dihijab. Selepas Rin kahwin, dia ada husband, dia ada mak mentua, dia ada mak, dia ada bapa. Dan dia ada dua keluarga yang mana pintu-pintu rezeki yang Rin senang sangat nak bukakan, jaga silaturahim. Itu banyak emas sekarang. Ini Rin belajar daripada Kak Elmi. Dia cakap dah kahwin kena ada emas. Yes. Nak kacau Rin sikit. Tapi betul tadi reaction Rin tadi tu. Masalah lah dia. Masalah. Sekarang masalah lagi aku. Tapi itulah perbezaan dia banyak. I rasa lebih berkat. Bahagia kot Lebih berkat, lebih tenang. Alhamdulillah. Walaupun bukanlah kaya raya sangat. Kita orang sama je macam dulu. Tapi I happy. Macam dulu aku pula. Macam dulu. Kalau mungkin Datuk boleh kongsikan juga, kalau kita bercakap tentang saling lengkap-melengkapi dalam hubungan perkahwinan ni, kita bercakap tentang pilihan. Manusia ni ada banyak pilihan. Tapi bagaimana Datuk merasakan bahawa isteri ni, sebab tu nak kahwin dulu, inilah yang terbaik untuk aku. Dan hari ini kalau kita lihat keluarga bahagia Datuk Fiz dan Datin Elmi ni, ini juga yang menjadi orang kata rata-rata sumber inspirasi dalam kalangan peminat-peminat dan juga penonton. Ramai orang nak rezeki tu. Ramai orang nak lelaki. Tengok you all happy je. Ideal Nur Kasih. Betul juga ya. Flashback kan? Assalamualaikum. Saya dengan nampak serius saya dengan Elmi dah 10 tahun lebih 10 tahun lebih. Alhamdulillah lah kan. Saya dapat seorang wife yang saya rasa saya beruntung sangat. Saya beruntung sangat-sangat dan saya dapat satu family yang best, yang seronok sekarang ni. Saya rasa dia dah cukup lengkap. Dia dah cukup lengkap untuk saya punya gastrik lagi. Tunggu. Baik baik. Gastrik saya terus baik. So benda tu kata orang, kadang-kadang orang bercakap kan, kalau nak pilih satu pasangan tu kita kena sembahyang istikharah. Tunjukkan betul ke tak betul ke apa kan. Mungkin nak kata saya buat, mungkin tak buat. Mungkin kata saya buat, mungkin saya tak buat kan. Jadi benda tu nawaitu kita tu sebenarnya, apa yang kita nak tu adalah
sebagai perjalanan kita nanti sampai ke jannah. Kalau nak ikutkan kita dulu, Farin. Faham. Kenapa saya lah tu? Zaman kegemilangan ya. Zaman kegemilangan. Yalah. Tetapi pemilihan tu kata orang Allah dah tentukan. Kita pergilah macam mana pun. Dalam laki ni dia kata laki ni kalau dia nak 10. 10 kriteria yang dia nak. Rambut panjang, cantik, mata biru, hidung mancung, dagu terbelah. Kan? Bulu ketiak panjang ke apa semua juga. Contoh yang tu. Kan? Dia nak 10. Tapi dalam 10 tu, satu je dia akan dapat. Satu je dia akan dapat. Yes. Masalah yang semalam tu masa upload poster WHI lagu Madu 3 tu macam mana? Yang itu sebab saya confuse sebenarnya. Saya confuse. Topik tu. Rusuk belah kiri tu untuk apa macam sambunglah. Kita teruskan. Betul juga. Kalau rusuk dah lengkap, boleh tambah lagi. Boleh tambah pula rusuk. Itu saya cakap tu. Kalau saya memikirkan pelengkap rusuk kiri ni kayaknya dah lengkap dah sebenarnya. Tapi lengkap tu ada 4. Pemikiran saya macam tu. Rupanya pelengkap dalam rumah tangga. Betul. Kena cakap betul-betul. Kalau tidak, goyang dek. Masa-masa bilik make up tu dia tanya dah. Di sini cukup menarik. Kita dengar tentang keharmonian, kebahagiaan, tentang saling melengkapi. Okey, tetapi kan apabila kita nak lengkapkan rusuk kita dalam misi pencarian jodoh dan sebagainya kan. Kadang-kadang orang terlalu banyak jangkaannya, harapannya, dia punya orang kata expectation. Saya nak sekian yang sangat sempurna. Tapi hakikatnya manusia ni orang kata tak sempurna. Akan ada masa kata pasang surutnya, akan ada tak lengkapnya. Maknanya ilmu tu, maknanya perkahwinan tu kena terus saling mempelajari satu sama lain. Betul. Sebab kalau kita tengok bila kita bercakap pasal kesempurnaan, sebenarnya kita tidak boleh menafikan yang Allah telah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Betul. Tapi dalam sempurna dalam aspek apa? Contohnya dari segi fizikal. Fizikal kita memang dah sempurna. Tapi diciptakan juga kita ada elemen spiritual. Spiritual ni dia automatik dalam diri kita tu ada. Dan satu lagi adalah dari segi intelektual. Kita jangan lupa kita ada akal. Jadi kita tidak menafikan kita ada kelemahan dan kita ada kekuatan. Dan kalau kita renung-renungkan baliklah pasangan kita, walaupun dia ada kelemahan, tapi sebenarnya kekuatan dia tu dah top up kelemahan dia. Dah top up. Dia melengkapi lah. Dia memang saling melengkapi. Yang orang yang kita sayang tu sebenarnya. Jadi contohnya kalau katakan kita nak yang kita kata seindah pandangan, dia macam tenang kita tengok dia, tapi dia popek. Yes, betul. Kan? Tapi sebenarnya kan Farin, kan popek tu kadang-kadang menceriakan. Ya, kan tidak rindu. Tidak rindu. Kalau tak ada popek marah-marah. Masa datin ni kan. Yes, betul. Datin dia popek sebab dia nakkan benda tu perfect. Anak-anak dia perfect, suami dia perfect, rumah dia perfect, rumah tangga dia perfect. So dia buat dia popek. Kalau tak ada benda tu dia macam mana dia pergi? Tapi saya rasa kalau isteri Silakan. Tapi saya rasa kalau isteri yang duduk di rumah, saya rasa lagi memang pasangan perlu memahami mereka sebab macam kalau kita keluar bekerja, kita bercakap dengan rakan sekerja, kita ada bertukar buah fikiran dengan majikan dan sebagainya. Tapi isteri yang kebiasaannya pasangan anggap popek ni sebenarnya itu je waktu dia tak bercakap dengan pasangannya. Sayang, tadi kan anak ni sayang, tadi rumah sayang, tadi air masak sayang. Itu je. Tapi mungkin bagi sesetengah pasangan dia beranggapan itu adalah satu bebelan. Tapi saya nak bertanya kepada Rin sendiri, dalam proses pencarian yang tak dijangka tadi, adakah sebenarnya suami sekarang ini melengkapi... Suami sekarang ini? Tersalah soalan tu. Suami melengkapi ciri-ciri apa yang Rin impikan. Pasal awak yang jenis popek tu saya nampak tu. Awak popek tau. Hidung awak pun saya tahu. Hidung mancung ni popek. Okey, masa sebelum masa dia ajak kahwin, masa kita orang ada that feel, okay, I agree. Masa tu I ada macam, okay, masaklah aku. Kalau ini jodoh aku, masaklah aku. Dia memang ego. Dia memang takkan yang macam sayang suap, no. Dia macam sangat tipikal lelaki salah bual. Lelaki yang macam yang sangat-sangat kalau sangat-sangat tak best. Abang gitu kan. Tak best yang tak romantik. So memang tapi bila dan Rin iakan perasaan tu memang berserah bulat-bulat, tapi lepas kahwin dia menjadi seorang yang memang ya Allah aku memang nak lelaki macam ni.
Seperti yang didoakan. Seperti yang didoakan. Jadi tak adalah bersungguh-sungguh, ya Allah aku nak lelaki macam tak ada. Betul. Tapi sudut hati Rin yang dalam tu, aku tak perlukan suami. Aku perlukan pasangan. Dalam tu. Yang doanya itu mak ai. Doa kahwin lah. Doa Nak mak aku tu dah topak juga risau. tu. Mak ai kahwin kan. Abah pun sama. Masa kat umrah tu bersungguh-sungguh dia dekat. Bersungguh dia nampak dia bersungguh. Ini dekat atas batu tengok duduk. Balik itu orang nak kahwin. So kalau kata kita mencari sangat yang ramai, aku nak yang ni, aku nak yang tu, aku nak tu. Ikut list lah orang kata. Belum tentu, sebab sebelum ni kita cari kan, kita ada pasangan monyet, Sebelum ni cinta monyet tu. Yes, banyak kan. Dapatlah ikut apa yang kita nak. Dia dapat banyak tu. Ya, saya tak nak jawabnya. Dapatlah apa yang kita nak, tapi dia tak membahagiakan. Laki kau tengok tadi. tak ada tidur. Bila dah kahwin, dia dapat perubahan tu, bermakna kau tak payah cari beria-ria, kau minta je kahwin. Dapatlah. Sebentar Allah bagi-bagi again. Risau. Allah bagi-bagi. Lama, 10 tahun lebih dah. Okey, alhamdulillah bagi dan sebagainya. Bila kita cakap pasal melengkap, saling melengkapi, macam saya kata dengan Fiza awal tadi. Oh, kata lengkap. Kenapa ada banyak masalah? Kenapa bergaduh? Kenapa kita nak kena belajar kalau kata melengkapi? Jadi sebagai seorang yang berpengalaman kan, mengharungi badai dan segala-galanya. Macam mana sebenarnya kita nak faham tentang melengkapi, tapi dalam masa yang sama, itulah waktu kita orang kata saling bertolak ansur dan belajar tentang pasangan. Itulah rumah tangga. Jawapan dia. Kita lock jawapan tu, kita retweet 66 kali. Rumah tangga yang kata orang, kalau nak hidup berpasangan, inilah dia. Lumrahnya yang kita kena tempuh sampai kita mati. Betul lah. Inilah dia kena tempuh. Apa jadi sekalipun, kena redha. Apa masalah, kita kena selesaikan. Tak boleh selesai, ambil kunci kereta, keluar pergi minum kopi. Jangan gaduh. Faham. Saya cakap terang, yang kat rumah nak dengar. Saya seorang yang kalau ada masalah, saya tak nak panjang-panjangkan. Saya tak suka marah-marah. Saya tak suka simpan apa-apa yang dalam hati. Kalau nak luar. Saya rasa kalau saya, yelah, kita nak pasangan ni, kita tak nak ada masalah. Kita tak nak masalah itu, masalah ini semua kan. Kalau boleh selesai, kita selesaikan. Kalau si pasangan A ni dia merajuk, kita try lah cuba pujuk. Faham. Pujuk Ada lah. ABC ke? Itu Ada, macam banyak nama dia A. Tak, saya tolong cover. Nama dia A. Ada banyak pasangan tu. Okey. Saya nak panjangkan soalan Fahrin tadi. Datuk dah jawab begitu. Mungkin TS boleh kongsikan juga. Kita bercakap tentang kesempurnaan tadi. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesempurnaan. Tapi manusia, kita ada kekurangan daripada kita sendiri. Dan kemudian kita cakap tentang melengkapi dan melengkapkan. Dilengkapi, melengkapkan ataupun rasa lengkap dan sebagainya. Tetapi kita belajar dalam kehidupan seharian kita ni, kita harus berpijak di bumi yang nyata. Betul. Dalam kehidupan ini, kita harus sentiasa orang kata bila kita cakap tentang saling lengkap melengkapi, pastinya kita harus menerima kelebihan dan juga kekurangan pasangan kita. Betul. Macam mana kita nak belajar untuk menerima kekurangan dan juga kelebihan pasangan? Sebab kadang-kadang dalam tempoh perkahwinan tu kita dah mula rasa macam asal bini aku ni lepas bersalin dia macam ni, kenapa suami aku ni dah umur ni sekian perut dia boncit contoh. Kenapa ada macam-macam, kita mula mencari kekurangan tu. Kita tak melihat itu sebagai kelebihan. Mungkin TS boleh kongsikan. Dia macam ni tau. Pertama, kalau kita tengok apa yang Datuk sebutkan tadi, itu adalah perkahwinan sebab perkahwinan itu antara lelaki perempuan. So, betul lah tu Datuk. Kan? Bila lelaki perempuan, jadi dia fitrah dia berbeza, tu yang kadang-kadang dia bergaduh. Kadang-kadang meletup terbabur semua. Tapi kita ada yang tadilah, bila kita ada akal, kita muhasabah, kita kena renungkan balik hikmah perkahwinan tu apa. Betul. Memang kita bercampur lelaki dan perempuan, tapi hikmah tu adalah untuk mencipta bahagia dan bahagia kita di dunia sampai ke syurga. InsyaAllah. Kita kena ingat. Kemudian kalau kita tengok dari segi perbezaan tersebut, kita dah set daripada awal mind setting kita berkahwin bukan untuk setahun, bukan untuk 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Sebab itu kita kena siapkan diri kita untuk menerima seadanya. Contohnya, kenapa nak kahwin dengan Fiza? Sebab Fiza cantik, contoh. Hampir nanti kalau dah tua tak cantik macam mana? Kan susah. So jadi kita kena terima orang tu sebab Doktor apa? ada. Sebab apa I nak kahwin dengan you? Sebab you adalah you, contohnya. So apa pun jadi dekat you, itu jawapan yang betul. You. Sebab you adalah you, kan best macam tu. I terima you seadanya. Terima you seadanya. Kemudian kalau kita tengok satu lagi,
bila dah kahwin kadang-kadang dah lama takut boring kan kita kata. Tapi pasangan tu dia kena bijaksana. Dia kena selalu ada kelainan daripada dia yang nak ditonjolkan kepada pasangan dia. Menyemarakkan. Contohnya dari segi penampilan dia, pakai pakaian yang fashionable ke apa ke, ataupun apa-apa saja kelainan. Penambahbaikan tu kena ada. Penambahbaikan janganlah asyik macam tu je kan. So dia kena kat rumah kan boleh pakai apa saja. So buat penambahbaikan kelainan, dan satu lagi dari segi rumah kita. Rumah kita bukan kita kata nak beli rumah banyak, tak. Rumah kita kadang-kadang mula ni kita susun macam ni. Lepas tu 6 bulan lepas tu kita susun macam lain pula. So kita akan nampak sentiasa ada pembaharuan. Tak salah lah kan kita kita ubah setiap peralatan. Yalah, ubah peralatan tu tak salah kan? Tak salah buat dia ubah mood sebenarnya. Kalau kereta boleh tak? Kereta. Boleh. Saya ada guna tak? Boleh. Ada juga boleh. Itu bila kita ni kalau mampu lah, kalau mampu. Tu ubah. Okey, baik Tiaz. Okey, di penghujung perbincangan kita, Rid, saya ingat kalau kita nak tanya tentang kebahagiaan dan sebagainya kita dah dengar, tapi bagilah ucapan sikit kepada suami lah kerana melengkapkan hidup awak, Rid. Saya tengok awak ni bagi ucapan saya langsung. Ucapan pada suami, syabas sayang. You did it. Alhamdulillah. Sebab tak senang nak jinakkan I, memang tak susah. Betul. Nak bagi I suka orang lebih daripada sebulan. Kalau partner kan 2-3 tahun, 5 bulan tu ada macam nak kena tak okey ni. Tapi syabaslah you. Indahnya kekuasaan dan jodoh Allah tu kan sebenarnya. Ini yang kita cakap saling lengkap melengkapi tu. Maksudnya menerima kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Dan mungkin Datuk juga boleh kongsikan di penghujung ni kan. Dah pun alhamdulillah 10 tahun hari ini, bagaimana selalunya orang memang suka nak tanya soalan daripada orang lelaki. Sebab selalunya yang lepas 5 tahun, 6 tahun tu yang mula ada rasa banyak kekurangan dan kelebihan tu orang lelaki. Betul. Tapi macam mana Datuk Betul tu. Betul jawab. Okey, tak apa. Betul lah kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Sebab benda tu dia dah macam proses tadi kan. Saya cakap tadi. Perubahan dari tu kan. Saya dah kenal Elmi, kalau nak kenal betul dah 20 tahun dah. Oh, alhamdulillah. 10 tahun tu dengan perubahan dia macam ni. Sekarang ni 10 tahun ni perubahan macam ni. So dia ada perubahan. So macam best lah kan. Best. Ada kata orang kehidupan tu macam ada perbezaan. Inilah kehidupan sebenarnya kan. Sentiasa akan ada perubahan, perbezaan dan juga penambahbaikan. Dan dia bercakap tentang pelengkap rusuk kiri, akhirnya kadang-kadang kita dia sebalik segala badai dan sebagainya. Akhirnya di penghujung kita kena ingat pertemuan kita tu ada hikmahnya. Betul. Dan itulah sebetulnya anda tadi yang paling lengkap lah. Ya, InsyaAllah. Amin, doa-doa lah. InsyaAllah. Sebab tu kan Farin, kita kena tambah satu lagi, tiap-tiap hari kena sentiasa berdoa. Berdoa. InsyaAllah Allah akan bantu kita. InsyaAllah. Okey, saya kira itu antara rumusan berkaitan topik kita hari ini, iaitu pelengkap rusuk kiri dalam hubungan rumah tangga ni. Bagaimana hubungan suami isteri ini juga lengkap melengkapi dan juga saling menerima kekurangan dan juga kelebihan pasangan masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi Tiaz Fatahiyah, Rin Rahim dan juga Datuk Fiz Fairuz bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kat luar sana mendapat orang kata inspirasi dan hikmah daripada perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah. Ada sini pun dapat ni. Dapat situ dapat. Terima kasih. Jaga. Jangan lempar sangat suami tu. Tapi suami dia sporting ya, rajin ikut di media sosial dan sebagainya kan. Okey. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita di studio. Dan untuk anda di rumah, bagi ibu-ibu khususnya, jangan lepaskan peluang untuk anda terus bersama dengan kami untuk kita lihat apa yang bakal dikongsikan untuk anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Soalan tu saya tak nak jawab sebab apa jawab kalau rusuk rasa tak cukup lagi 1-0 ni. Tapi betul lah kot, saya rasa dalam rumah tangga memang kita perlu memahami lah antara satu sama lain. Kalau tak macam mana nak bahagia kan? Kalau kita tak memahami satu sama lain, kalau kita tak ada satu fahaman, so macam mana benda tu nak jadi elok, macam mana benda tu nak jadi okey kan? Bagi saya perlulah, sebab dalam perkahwinan tu memang kita kena ada kesefahaman. Kalau tak ada, memang orang tua kata kena ada mawadah, mawarahmah untuk melengkapi sesuatu perkahwinan tu. Kalau tanpa pasangan kita ni, siapalah kita? Okay, jadinya bagi saya memang pelengkap orang rumah kita ni memang pelengkap lah untuk kita ni. Kita rasa selesa dengan dia. Kalau macam
dia pun selesa dengan kita. Kata apa, lawak-lawak sikit dalam rumah tangga, tak adalah macam serius sangat. Jodoh kita ni sebenarnya semua itu telah ditentukan, tapi ya untuk pasangan kita ni kita boleh tengoklah yang dia boleh memahami diri kita. Kalau dia bergaduh dengan saya, dia tak mengajuk, betul lah tu kot. Kalau kita bergaduh manja-manja kan. Kalau kita bergaduh manja-manja ataupun kita ada benda nak selesaikan masalah, dia boleh memahami dengan orang kata apa, tanpa ada ragam, tanpa orang kata tiba-tiba keluar rumah merajuk kan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari ini, seperti mana Fiza katakan sebelum berehat tadi, khususnya kepada para ibu bapa, khususnya kepada adik-adik yang akan menduduki peperiksaan tak lama lagi, khususnya SPM. Ini sesuatu yang kami ingin kongsikan, di mana peperiksaan SPM adalah alat ukur keberkesanan strategi pembelajaran, di mana pelajar perlu membuktikan sejauh mana mereka memahami silibus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan SPM 2023 telah pun bermula secara berperingkat seawal minggu lepas, di mana pelajar telah pun menduduki ujian amali sains. Dan NTV7 dengan kerjasama PTTI Group menerusi program PTTI Pecutan Akhir SPM ingin membantu pelajar di luar sana dalam mendalami subjek mata pelajaran dengan lebih mudah, kerana PTTI percaya bahawa masih tidak terlambat untuk pelajar skor SPM. Dan bersama saya pada hari ini dalam studio adalah Miss Farhana Siti Fana Abu Osman, atau lebih mesra dengan panggilan Miss Fana, dan juga Encik Habibun Najar Sazali dan juga Encik Silen Paul. Selamat datang, saya ucapkan. Terima kasih. Semangat tadi saya nampak tak saya bagi semangat pada adik-adik tadi. Okey. Tapi mungkin ramai nak lebih mengetahui tentang apa yang dijalankan mengenai PTTI yang telah pun wujud sejak 2015. Jadi Miss Fana, mungkin boleh kongsikan apakah perjuangan PTTI selama lebih 7 tahun dalam industri dan bagaimana boleh tercetus idea untuk bekerjasama dengan NTV7 sekaligus membantu pelajar-pelajar di luar sana. Okey, so lazimnya masyarakat ataupun ramai orang merasakan orang yang boleh ataupun murid-murid yang boleh skor di dalam SPM adalah murid-murid dalam kalangan yang genius. Tapi apa yang saya percaya adalah semua murid-murid dia mempunyai potensi yang sama. Dia boleh berjaya, dia boleh excel dalam dia punya pelajaran jika dia diberikan bimbingan dan juga teknik yang tepat. Jadi perjuangan kita di dalam PTTI ini adalah untuk kita membantu murid-murid di seluruh Malaysia untuk cintakan ilmu pengetahuan, belajar dan juga minat tentang ilmu. So apa yang kita percaya juga adalah kita nak melahirkan generasi-generasi muda yang cintakan ilmu. Itu perjuangan kita dan kita melihat NTV7 adalah satu saluran yang mengkhususkan kepada pendidikan, dan dengan kerjasama bersama dengan NTV7 harapan kita dapat membantu lebih ramai murid-murid di seluruh Malaysia untuk belajar dan seterusnya skor di dalam SPM. Ini juga satu yang menarik saya nak tanyakan pada Encik Silin sendirilah. Pecutan Akhir SPM ni bersiaran secara langsung di NTV7 dan dengan kerjasama PTTI bermula 9 Disember yang lalu. Jadi Encik Silin sendiri, apa harapan untuk program ini dan melihat usaha sama ini akan berterusan berpanjangan bukan saja untuk usaha sama ini tapi untuk pelajar-pelajar di luar sana? Okey, sebenarnya kita mempunyai satu kempen yang besar, Pecutan Akhir. Secara kebetulan sama dengan tema PTTI juga. Jadi kita lihat kita ada sinergi yang kita boleh bawa di antara NTV7 dan juga PTTI. Jadi kita gabungkan untuk menjadi satu kempen yang lagi besar lah. Jadi kita ada belting di mana pelajar boleh lihat classroom teaching. Tapi kita lihat PTTI boleh membawa satu kelainan. Daripada hari pertama kami berjumpa dengan Fana dan juga Habib, saya boleh kata bahawa PTTI dengan their leadership ni very passionate about nak memberi peluang kepada setiap pelajar untuk skor ataupun untuk cuba yang terbaik untuk SPM lah. Dan daripada situ kita lihat ini memang sinergi yang terbaik kerana NTV7 pun nak jadi platform pendidikan pilihan pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Baik, Encik Habib, PTTI mempunyai teknik pengajaran tersendiri yang terbukti berkesan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Jadi boleh kongsi dengan kita sedikit tentang apa formula, apa pendekatan, dan namanya itu pun Pecutan Akhir SPM. Bagaimana ia dapat membantu calon-calon SPM ni? Okey, so basically saya sambung pada cerita Mr. Silen tadi. Ya, silakan. Bila kita nampak last year tahun 2020 SPM 2022 kita berjaya untuk membantu seramai 123 orang pelajar straight A melalui tuition secara online dan diiktiraf oleh Malaysia Book of Record paling ramai untuk sebuah pusat tuition. So
Dan di situ kami nampak peluang untuk kami nak tingkatkan lagi, nak bantu lebih ramai pelajar. So that's why bila kita ada berpeluang berjumpa dengan Encik Silen dan kita berdiskusi, berbincang, dan di situ tercetusnya idea tuition yang kita, formula teknik yang kita buat dalam tuition online tu, kita masukkan ke dalam platform NTV7. Oh, cantik. Baik. Miss Fana, mungkin 16 episod ni orang kata sangat-sangat ringkas dan sebagainya, tapi mereka yang masih rasa macam alamak saya masih lemah, banyak ketinggalan ni. Cukup ke ni? Dia sebenarnya istilah cukup tu subjektif. Saya sendiri sebenarnya adalah salah seorang tenaga pengajar dalam rancangan PTTI Pecutan Akhir yang ditayangkan di NTV7 setiap Sabtu dan Ahad. Jadi saya melihat 16 episod ni dia adalah slot yang sangat-sangat padat dengan teknik dan juga formula yang kita kongsikan yang dapat membantu murid-murid untuk buat last minute revision sebelum peperiksaan SPM. Jadi andai kata murid-murid di luar sana yang mungkin dalam tempoh yang singkat ni nak dapatkan formula, nak dapatkan apakah teknik-teknik yang mengkhususkan kepada peperiksaan SPM, so insya-Allah dengan program PTTI Pecutan Akhir ini dapat membantu mereka untuk bersedia dengan lebih yakin sebelum peperiksaan bermula. Baik, okey, saya ringkasnya Encik Habib, selain daripada apa yang kita dah bincangkan ni, mungkin apa lagi inisiatif lain yang disarankan oleh PTTI? Okey, so sekarang ni memang sebelum program PTTI Pecutan Akhir ni bermula pun kita ada program selekoh akhir. Tapi program ni kita dah tutup, dah penuh. So and then sekarang ni kita ada selekoh saat akhir yang khas untuk pelajar-pelajar sebulan sebelum dia menduduki peperiksaan SPM pada hujung Januari ini. So ini adalah persediaan terakhir yang kita buat untuk pelajar-pelajar tu bersedia dalam peperiksaan SPM. Lepas selekoh kita pecut lah, apa lagi? Betul. Saat akhir. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada PTTI kerana ternyata teknik pengajaran yang digunakan berkesan sehingga diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, dan saya harapkan PTTI dapat membantu lebih ramai pelajar mendapatkan A menerusi pecutan akhir SPM. Jadi saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap hari Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV7. Terima kasih sekali lagi Encik Silen, Encik Habib dan juga Miss Fana kerana bersama dengan kita pada hari ini. Jadi teruskan pecutan anda. Kita berehat seketika, jangan ke mana. Pecut kembali ke WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kita dah pun sampai di penghujung siaran untuk hari ini. Tapi sebelum tu, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Nak tahu tak? Hari ni hari apa, Farin? Hari ni hari Jumaat, 15 Disember. Lepas tengok WHI, sebenarnya petang nanti merupakan hari pertama muzik 38 separuh akhir. Dan kepada anda yang nak tengok SFMM 38 secara live untuk tahu dominasi 12 lagu terbaik yang akan ke AJL, semua dijemput hadir ke studio Glenmary pada jam 2 petang dan masuk adalah percuma. Tapi jangan risau. Kalau tak sempat pergi Glenmary, anda yang di rumah juga boleh menyaksikan muzik-muzik 38 separuh akhir pada hari ini 15, esok 16 dan juga lusa 17 Disember jam 3 petang di TV3, ataupun anda boleh stream secara HD di aplikasi Tonton. Terima kasihlah tolong selamatkan kawan-kawan. Okey, tapi betul lah itu saya masa yang separuh akhir pengumuman tu 30 lagu tu hebat-hebat. Jadi pastikan anda 3 hari berturut-turut ni dan juga termasuk artis istimewa yang akan membuat penampilan. Okey, insya-Allah kami akan kembali lagi pada hari Isnin dengan topiknya jangan judgemental ataupun jangan ada prasangka. Kadang-kadang kita ni belum apa-apa kita dah ada prasangka kita sendiri kan. Tapi tak apa, apa-apa pun kami nak doakan anda semua agar urusan anda di hujung minggu ini dipermudahkan, jaga diri, jaga kesihatan anda. Jangan lupa kembali hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Bye. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus